Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Dan kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Kalau kita tengok episod-episod yang lepas ni, kita dah menguasai kemahiran minda kita. Kita dah belajar skill, kita dah tahu macam mana nak buat dan sebagainya. Dan sekarang, kita akan lebih kepada cara bagaimana mengenali keperluan sains psikologi sukan bagi setiap sukan. Sukan-sukan spesifik, dan kita akan ada tetamu-tetamu khas yang akan bersama-sama kita sepanjang episod-episod akan datang. So, untuk sukan hari ini adalah sukan yang tak pernah dilupai. Sukan yang sentiasa ada. Sukan olahraga. So, bersama-sama kita, saya nak kenalkan tetamu kita. Untuk kali pertama, dia bersama-sama dengan saya pada hari ini. Beliau adalah rakan sejawat saya, Lim Jing Xuan. Halo adik-adik yang sedang tengok Minda Juara program yang ini. So, nama saya Jin Xuan Lim atau Lim Jin Xuan. Dia boleh panggil saya Jini atau Jin. Alright, Jin, boleh terangkan lebih lanjut tentang sukan olahraga itu sendiri tak? So, dalam olahraga kita ada balapan dan padang. So, dalam balapan means track. So, event kat track, event kat balapan. So, kita ada short distance, which is sprinting 100 meter, 200 meter. Kita ada middle distance, which is 800 meter, 1500 meters. And then kita ada yang long distance, sampai dari 3,000 hingga 10,000. So ada yang acara yang tak ada dalam track, tapi yang itu ialah macam marathon atau jalan kaki kat luar. So yang ini semua ialah Olympic program. So kalau untuk padang, kita ada yang dua yang paling kita boleh nampak ialah yang satu yang lompatan. So kita ada banyak lompatan, lompat jauh, lompat tinggi, lompat bergalah, lompat kijang. So yang next one it's the lontar. How you baling something. So ada lontar peluru, lempar cakera, renjam lembing. Kita yang tak nampak sangat, baling tukar besi. Betul. Itu memang Iron Man lah, pusing-pusing di baling kan. Betul. Semua kuat-kuat. Alright, betul. Orang sasa-sasa semuanya kan. Alright, okay. So kalau sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang keperluan psikologi dan sebagainya, apakah asas ataupun satu mindset yang kita boleh kata untuk jadi seorang olahraga ni? Sebab selalu dengar olahraga ni kena fit, kena pastikan kena training dekat tengah panas, kena asyik berlari saja. Adakah ini mitos yang betul? Kita kena bahagikan kepada yang banyak komponen-komponen yang tak sama. Sebab kalau untuk general lah, kita nampak track and field atau balapan dan padang sukan ini, kita akan nampak seorang atlet kena ada satu mentality atau mindset yang betul. Sebab dia akan mengalami latihan yang high intensity. Memang intensity yang sangat tinggi. So you kena undergo semacam apa yang Aruna tadi cakap. You kena train under the hot sun. Okay, so yang ini ialah satu, kita kena ada mindset yang betul. So yang ini ialah satu benda yang macam mana kita boleh mendorong kita lebih continue menceburi dalam sukan yang ini. Itulah sebab saya rasa pendedahan kita pun daripada sekolah pun dah ada. Sebab olahraga tak ada dalam sekolah kan. Itu adalah antara wajib sukan teras yang kita ada dekat sekolah. Dan maksudnya setiap satu individu boleh menyertai lebih daripada satu sukan tu. Lebih daripada satu acara maksud saya kan. You boleh 100 meter, you boleh 200 meter, you boleh 4x100, you boleh 4x400. Banyak acara yang kita boleh buat. Dan keperluan psikologi sukan ni akan berubah-ubah mengikut acara-acara tersebut. Betul. Kita akan tahu lebih lanjut selepas ini ya. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah tahu lebih lanjut pasal acara dalam olahraga kan. So, apakah keperluan psikologi sukan dalam acara olahraga atau sukan olahraga ni? Okey, so kita akan pecahkan kepada yang dua. So balapan dengan padang. So dalam balapan kita akan pecahkan kepada dua juga. So yang paling banyak orang yang akan menceburi atau menyertai dalam. So ada short distance, jarak yang pendek sikit, 100 meter dengan 200 meter dengan jarak yang jauh. So yang 3,000 ke atas, atau kalau untuk adik-adik mungkin 800 hingga 1.5k dah consider panjang. So kita start from sprinting first. So 100 meter dengan 200 meter. Acara favourite tak ada siapa. Usain Bolt semua pun daripada situ. Kita ada pelari negara kita pun yang memang ramai-ramai yang tera-tera. Actually dalam negara kita Malaysia, kita ada banyak olahragawan, olahragawati yang memang sangat bagus dalam acara ini, sprinting. So memang ada yang berkembang. So yang pernah pergi Olimpik, mewakili negara kita dalam wanita 100 meter. Dan sebenarnya kita pun ada seorang yang dah qualified untuk pergi Olimpik sekarang kan? Betul tak? Lee Hak-wei untuk lompat tinggi. Dan kita juga ada untuk 100 meter sebenarnya. Ya, betul. Yang Astrid. Okey. So saya sekarang akan cakap tentang apa yang kita boleh melakukan atau melaksanakan dalam untuk psikologi sukan. Okey. So apa strategi yang kita boleh guna ialah visualisasi. So macam mana kita memaparkan apa gambaran yang kita boleh dapat. So macam apa yang paling penting dalam sprinting ialah starting. Betul? So yang paling gugup, sebab kalau yang itu your gun shot, you need to run. Betul. One, ready, steady, bam. Itu yang sangat gentar yang kita ada dalam posisi di mana a good start will let you to go finish with good, right? Betul tak? So dalam psikologi sukan, kita akan membantu atlet dalam macam mana visualisasikan starting dia. Okay, alright. Apakah aktiviti yang selalu kita buat dengan atlet-atlet? Okay, so adik-adik, yang ini ialah aktiviti yang saya boleh suggestkan untuk membantu you dalam macam mana menggunakan psikologi sukan atau membantu you dalam macam mana start dengan yang baik. Okay, so yang pertama mungkin you tak pernah lihat sendiri starting. Betul. Sebab kita yang starting dan kita run. So boleh tanya seorang mungkin kawan-kawan sekalian atau teammates untuk mengambil video. Okay, so kalau you dah ambil video untuk macam mana you starting. Okey, kita dapatkan gambaran sebelum kita nak masukkan gambar tu dalam otak kita dulu. So kita kena tengok dulu, kita dapatkan visualisasi dia secara terang pada video lah. Of course kita ada banyak teknologi baru sekarang kita kan. boleh memaparkan apa yang gambaran kita sedang lari ke starting ke. So jangan cerita ayam dengan itik lah. Maksudnya kita nak ayam-ayam. Maksudnya kita tahu apa yang kita buat, betul tak? Alright, okay. So kita boleh baikikan teknik macam mana kita start, macam mana reaksi kita, apa teknik yang kita perlu baiki. So apa yang kita boleh buat untuk membantu membaikikan teknik dan mempercepatkan reaksi terhadap permulaan. Betul? Alright, okay. Selalunya kalau macam kita tengok Usain Bolt or any other yang nama-nama gah dalam industri sukan olahraga ataupun sprinter ni, okay, mereka datang dengan gaya yang memang dah di mana dah winning attitude. Dia masuk je dah memang ada winning attitude. So macam mana kita nak praktiskan benda ni ataupun kita nak pastikan atlet-atlet kita ada juga that kind of winning attitude? Winning attitude. So ini winning attitude ialah daripada kita sendiri. Apa yang you dah lakukan dalam training biasa you. Okay. So kalau you dah berusaha dalam training yang biasa, you ada confident untuk menjuang untuk demi diri sendiri. Alright. Yang key point dia adalah confident. Maksudnya kita dah tahu apa yang kita buat dan pada waktu ketika tu kita dah visualize enough. Macam kita dah tahu bila nak start, apa yang kita kena buat dan sebagainya. Bila kita dah tahu, everything is already there. It just take another 10 more second to finish it or 10 to 15 second lah. And one fun fact ialah macam yang sangat interesting ialah Usain Bolt tak ada starting yang bagus. Tapi kenapa dia kaki panjang? Betul, okey. So masing-masing tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing. So dia tahu starting dia tak cantik, tapi dia boleh buat dia punya strike tu panjang. Dia boleh habiskan dengan sangat tu. Itu yang penting kan, betul tak? Betul. So yang imagery, yang visualisasi ini juga akan membantu dalam macam mana you, kalau you starting dah slow, apa yang you kena buat. Kalau ini ialah kekuatan kelemahan you dalam pertandingan. Okey. Kalau let's say kita nak breakkan dalam segmen, maksudnya macam visualisasi itu macam mana Jin nak sampaikan kepada adik-adik kita step-step dia. Macamnya apa yang perlu diorang buat. So adik-adik, kalau you ada orang mengambil video untuk you,
when you running, so kalau you dapat tengok starting you macam mana, then running technique you macam mana sampai ke final, the ending point, you fly to the finishing line. Yes, correct. So yang ini semua teknik. So kalau you dalam visualisasi, you boleh nampak teknik you. So yang di sini kita boleh membaikikan teknik. So then kita boleh gunakan visualisasi ini actually you just sitting down and then you can do it bila-bila masa. Okey, betul. Mungkin daripada step-step yang Jin cakap tadi pun, mungkin daripada awal kita letak tangan tu, kita dah boleh bayangkan macam mana pergerakan kita cuba lihat diri kita. Lepas tu bila kita dah start lari, kita dah boleh tengok langkah kita strike besar mana dan sebagainya. Bila kita habis, kita nak flying habis tu dengan dada yang disuan. So kalau mungkin kita tak sempat nak habiskan ke sebagainya, dengan visualisasi ni kita tahu, macam selalu kita sebut kan, motor connection kita akan connect dan kita tahu macam mana nak habiskan. So step by step, kena buat setiap satu sebenarnya. Okay, very good activity. Harap adik-adik dapat cuba untuk aktiviti sprinter ni lah. Dan seterusnya untuk aktiviti yang balapan yang lain, kalau Jin nak cerita lagi. Tadi saya ada pecahkan kepada dua kan. Betul. So yang next one ialah yang jarak jauh. So actually dalam jarak jauh kita akan mengalami kefatigan atau kepenatan mental. So kita memang akan rasa macam saya tak boleh dah. Saya dah tak larat. Betul. So you akan rasa memang macam tu. So apa yang kita boleh buat untuk macam mana kita boleh terus berjuang untuk negara, sebab you body dah penat. Tapi you kena pergi juga. So yang ini ialah macam mana psikologi sukan akan membantu. So when you started to feel badan saya dah lesu, saya dah tak boleh pergi. So bila body kita dah bagi reaction dekat mind kita lah, body kita dah maksudnya dia dah ada acid lactic dah berkumpul banyak, so kita rasa lethargic, kita tak boleh nak move on and everything. Dan sebenarnya minda kita yang penat dulu sebelum yang lain, kan? Betul tak? Alright. Betul. So you punya reaksi semua pun akan macam jadi sebagai yang towards yang negatif. So betul. Macam mana kita boleh menukarkan jadi satu yang positif untuk mendorong kita lebih terus berjuang lagi. So kita boleh guna kata kendiri kepada diri sendiri. Self-talk. Self-talk. Yes. Because sebab pada masa itu you akan cakap kepada diri sendiri yang negatif sebab you dah penat. You perasaan you memang sangat-sangat down. Kan? So macam rasa bila lah nak habis tak larat dari kan. Bila kita nak gunakan self talk tu pun kita tahu bila kita nak gunakan. Itu yang sangat penting kan. Kalau contohnya mungkin dalam 1500 meters kan. Kalau you dah lari mungkin 800 meter you still fine lagi. Depends on dia depends on setiap orang tak sama. Yes, betul. So kalau you tahu, sebab kita akan jalankan banyak training. So betul. Dalam training kita juga kena train apa yang kita cakap. Betul. So the activity saya sekarang cakap adik-adik boleh dengar dengan lebih teliti. So macam you boleh ambil keluar satu kertas, tuliskan. Bayangkan kalau you dah penat, apa yang you akan cakap kepada diri sendiri. Okey, adik-adik pergi cari kertas dulu. Cepat cari kertas dan tuliskan apa yang Jin cakap ni. Okey. So apa yang you akan rasa? So you akan rasa penat kan? So you kata, okey, mungkin saya dah tak larat. So macam mana kita boleh menukarkan kepada yang positif? Betul. Kata-kata sama ada kita nak cakap motivational punya self talk di mana I can do it or sebagainya, ataupun instructional 500 meter more or 200 meter more contohnya. Atau lebih fokus pada teknik. Okey, swing your hand. Yang ini. So kalau you dah fokus kepada benda yang macam skill, you akan tak rasa sangat untuk kepenatan pada badan kita. Sebab kita dah lebih fokus kepada perkataan tu dan kita tahu apa yang next kita kena buat. So self talk ni sebenarnya sangat membantu kepada sepatutnya yang kepada mereka yang balapan ataupun larian jarak jauh ni sebenarnya, sebab dia memakan masa yang lama dan banyak proses yang berlaku in between. Selain daripada teknik tetapi juga kepenatan dan bagaimana kita nak mengontrol emosi kita sebenarnya. Dan sangat penting ialah kita kena practice atau train, berlatih skill ini kata kendiri dalam training. Baru betul. Kita boleh menggunakan ini dalam pertandingan. Macam biasa kita cakap kan sebelum-sebelum ni pun, kita kena biasakan dengan training juga. Jangan kata magic pula, tiba-tiba time tu je nak pakai. Mungkin takkan membantu adik-adik. So yang seterusnya, kita dah cerita pasal balapan ni kan. So kita nak tahu juga, kesian pula adik-adik yang mungkin acara lontar ke dan acara yang lompatan. Okay? Mungkin diorang pun nak dapat tips sikit daripada Jin ni. So saya tidak lupa untuk macam yang padang. So yang padang ini ialah semua skill based. Yang sangat close skill yang tertutup, kemahiran yang tertutup. Betul. Dia macam you kena train untuk skills yang ini baru you boleh perform. Betul.
You kena tahu cara macam mana nak lompat, you kena tahu cara macam nak pegang galah dan sebagainya. Betul. Every single thing perlukan. So yang ini yang paling penting ialah rutin dia. Rutin macam mana you perform. So sebelum you pergi ke competition, apa yang you buat? Memanaskan badan, apa yang you akan buat untuk readykan kepada yang acara yang you akan ambil. So maksudnya kena biasakan diri kita dengan cara rutin kita lah. Maksudnya jangan tiba-tiba hari tu pula tiba-tiba nak minum coke lah, nak minum macam-macam gaya. Mungkin sebelum ni tak pernah pun cuba benda-benda tu. Tiba-tiba hari ni pula banyak pula self-talk nak cakap dengan diri sendiri, overloaded with a lot of things, tak membantu kita juga. So pastikan cara kita train daripada kita awal sampai habis benda yang sama. Okay, right. Apa lagi yang Jin nampak lagi untuk acara-acara ni? Kalau untuk acara-acara macam lontaran ke, lompatan ke, dia memang require skill yang sangat tinggi. So visualisasi akan come in again. Okay, right. So apa yang you boleh gambarkan diri sendiri dan membaikikan cara-cara you atau teknik-teknik yang diajar oleh coach. So dalam berlatih, dalam training adik-adik semua, so akan lebih dapat show the skills and then perform your best. Okay, so macam kalau tadi betul lah lontaran kan, kita boleh kata rejam lembing ke sebagainya, kita ada satu garisan yang mana kita tak boleh lebih dan kita nak tahu jarak jauh mana kita nak ni. So dalam visualisasi, daripada visualization tu pun sebenarnya kita dah boleh kata daripada mana kita nak pegang, mana kita nak hayun dan sebagainya. Everything come in the step. So yang penting adalah kena belajar cara untuk membuat visualisasi. Betul. So ini adalah tips-tips yang nampak macam remeh-temeh, nampak macam asyik berulang dan sebagainya, tapi ini adalah yang spesifik untuk sukan tu sebenarnya. Mungkin untuk yang sukan acara skill ni perlukan lebih visualisasi daripada self-talk mungkin dia perlukan, tapi kata mungkin kurang sikit. Ini berbeza ikut dia punya cita rasa sendiri-sendiri. So banyak yang kita dah share dan saya harap adik-adik dapat follow benda-benda ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, banyak yang kita dah belajar pasal macam mana kita nak adakan satu set psikologi skill ni untuk sukan olahraga. Bukan saja untuk satu acara, tapi kita dah bincang banyak acara. Kita boleh gunakan untuk semua acara ini, cuma adik kena ada niat untuk nak try benda ni sebenarnya. Okey, ada apa-apa lagi tak Miss Jin nak sampaikan ataupun Jin nak sampaikan take away message kepada adik-adik olahraga kita? Apa yang kita kena belajar ialah apa kemahiran-kemahiran, skills kena di-practice. Betul. Tak kira macam apa skills yang kita akan buat kat track ke, kat padang ke, tapi untuk mental skills juga kita kena practice. Betul. So kalau kita nak guna visualisasi ni dalam pertandingan, kita kena train dalam padang. So kita recap satu kali. So apa yang saya dah sebut tadi, ada visualisasi, kita tulis, kita ambil video. Yang second, katakan diri. Apa yang you cakap kepada diri sendiri waktu you rasa dah penat ke, you dah mentally drawn out. Okay. Dan ketiga, rutin. Okey. Ingatkan rutin you. Okay. So yang atas ialah tips-tips yang saya boleh share dan aktiviti-aktiviti harapkan adik-adik akan mencuba. Soalan untuk hari ini ialah, ketika anda rasa lesu atau kepenatan badan, apa yang anda boleh lakukan untuk mengatasi masalah ini? Okey, terima kasih Jin kerana dah banyak tips-tips yang diberikan. Nampak macam simple, tetapi kalau kita dah start buat benda ni, kita dah start buat visualisasi, kita dah belajar cara self-talk yang paling membantu kita dan rutin yang sama. Jangan lari daripada rutin kita. Dan pastikan adik-adik olahraga ni sentiasa akan ada keyakinan diri yang tinggi. Sebab ini adalah sukan individu. Sukan individu dia akan start daripada siapa dulu? Daripada diri kita dulu. Okey, kita kena tahu kelebihan dan kekurangan kita. So, apa yang kita tambah, makin kita tambah, apa akan jadi? Kita akan makin lebih confident, makin lebih efektif daripada apa yang kita buat. So, mungkin kita juga akan jadi Usain Bolt. Kita juga mungkin boleh menjadikan atlet-atlet yang berjaya dalam jangka masa yang jauh. Sebab sukan ini adalah sukan yang sangat popular di Olimpik. Saya harap adik-adik juga yang menonton sekarang mungkin akan menjadi seorang Olimpian di masa akan datang. So itu sahaja untuk episod hari ini. Berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Aruna dan terima kasih Lim Jin Chuan untuk sama-sama dengan kita. Dan ini Minda Juara.
KPM